Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. So, kita teruskan dengan bab 1 di bawah tajuk pola dan jujukan. Okey, iaitu 1.2 jujukan, 1.3 pola dan jujukan. So, kita pergi kepada 1.2 jujukan. Standard pembelajaran kita ialah mengenal pasti dan memerihalkan pola suatu jujukan dan seterusnya melengkapkan dan melanjutkan jujukan tersebut. So, kita tengok terlebih dahulu apakah definisi bagi jujukan. Jujukan ialah suatu set nombor atau objek yang disusun mengikut suatu pola. Okay, kita tengok 1.2.2 pola suatu jujukan. Contoh 6 daripada buku teks kamu. Okey, soalan dia, tentukan sama ada urutan nombor berikut suatu jujukan ataupun bukan. So, kalau dia ada pola, maka dia adalah jujukan. So, kita tengok soalan A, negatif 10, negatif 6, negatif 2, 2 dan juga 6. Okey, bila kita selesaikan, kita dapat pola dia adalah menambah 4. Oleh sebab dia ada pola iaitu menambah 4, maka urutan nombor ini ialah jujukan. Kita tengok pula soalan B, 4, 5, negatif 7, 10, negatif 14. So, apabila kita selesaikan, kita dapati dia merupakan bukan pola. Pola dia tiada, bukan pola. Maka urutan nombor ini bukan jujukan. So, kita tengok satu contoh, iaitu contoh 7 daripada buku teks. Kita selesaikan soalan dia. Dia minta kita lengkapkan jujukan nombor berikut. So, di sini, macam mana kita nak dapatkan dia punya pola? So, 13 tolak 7. Sebab kita nampak trend dia adalah menaik. Adalah positif 6, tambah 6. Okey, kemudian 13 tambah 6 kita akan dapat berapa? 19. Okey, kemudian 25 kita tambah juga dengan 6, kita akan dapat 31. Okay, kemudian 31 kita tambah dengan 6. So, kita akan dapat 37. So, kita dah dapat dia punya jujukan. Iaitu 7, 13, 19, 25, 31 dan 37. Okay, seterusnya kita nak tengok 1.3 pola dan jujukan. Okey, standard pembelajaran kita ialah membuat generalisasi tentang pola suatu jujukan menggunakan nombor, perkataan dan ungkapan algebra. Okey, apa dia? Kita masuk 1.3.1 iaitu pola suatu jujukan menggunakan nombor, perkataan dan ungkapan algebra. Kita nak dapatkan dalam bentuk nombor, perkataan dan ungkapan algebra. So, kita tengok contoh yang diberikan iaitu contoh 9 daripada buku teks tingkatan 2. Okey, nyatakan pola bagi jujukan nombor 1, 9, 17, 25 dan juga 33 menggunakan nombor, perkataan dan ungkapan algebra. So, yang pertama kita buat dulu, selesaikan, kita carikan dia punya nombor. Okey, 1, 9, 17, 25, 33 kita dapati dia adalah hasil tambah dengan nombor 8. So, pola dia adalah tambah 8. Ini nombor tambah 8. Okey, dalam bentuk perkataan pula 1, 9, 17, 25, 33. Okey, dari segi perkataan, kita tulis perkataan tersebut dengan lengkap. Maka, pola bagi jujukan di atas ialah menambah 8 kepada nombor sebelumnya. Itu adalah dalam bentuk perkataan. Kalau bentuk nombor, kita tulis saja tambah 8 di sini. Kalau dalam bentuk perkataan, kena buat ayat yang penuh.
Okey, dalam bentuk ungkapan algebra, kita nampak di sini kita kena buat satu bentuk ungkapan algebra. Okey, jadi di sini kita tengok nombor dia bermula, urutan nombor dia bermula daripada 1, 9, 17, 25 dan 33. So, kita tulis 1, 9, 17, 25, 33. Okey, kemudian kita tengok daripada nombor yang pertama iaitu 1. Letakkan dia di depan 1. Okey, sebab bola ditambah 8, so kita buat tambah 8. Semua sama, tambah 8. So, macam mana kita nak dapatkan dia punya ni? Kamu tengok Okey, macam mana nak dapatkan 1? 1 tambah 8. Darab dengan sifar lah. Baru dapat nilai dia 1. So, nak dapatkan 9, 1 tambah 8. Okey, darab dengan kurungan 1. So, kita akan dapat 9. Kurungan dia bermaksud darab So, 8 darab 1 tambah 8 darab 1, 8 tambah 1, 9. 17 pula, 1 tambah 8 darab dengan 2. So, dapat 17, 1 tambah 8 darab 3, 25 dan 1 tambah 8 darab 4, kita akan dapat 33. Maka, pola bagi jujukan tersebut boleh ditulis sebagai 1 tambah 8N. Dengan N itu adalah bermula daripada 0, 1, 2, 3 dan juga 4. Okey, so sekarang kita buat satu contoh soalan Okey, tentukan pola jujukan nombor di bawah menggunakan ungkapan algebra. Okey, so sekarang kita buat contoh soalan berkenaan dengan ungkapan algebra. Okey, soalan dia tentukan pola jujukan nombor di bawah menggunakan ungkapan algebra. So, diberikan urutan nombor bermula daripada nombor 2, 4, 8 dan juga 16. Okey, yang pertama sekali kita perlu dapatkan dia punya pola. Pola dia apa? So, pola yang kita perolehi di sini adalah darab. Darab 2. Okey, seterusnya kita perlu mendapatkan dalam bentuk ungkapan algebra. So, 2 di depan ini kita letak sahaja urutan nombor ini 2, 4, 8 dan juga 16. Itu ada hasil dia. Sama dengan Okey, oleh sebab dia darab, so kita kena buat dalam bentuk kuasa Okey, nak dapatkan 2, macam mana? 2 kuasa 1. Nak dapatkan 4, 2 kuasa 2. Okey, nak dapatkan 8, 2 kuasa 3. Dan 16, 2 kuasa 4. Okey, maka ungkapan algebra di sini ialah sama dengan 2 kuasa N. Okey, di mana N itu ialah 1, 2, 3 dan juga 4. Okey, so kita buat yang B pula. Saya buat B di sini. So, B 5, 8, 11, 14. Okey, apa agaknya dia punya pola? So, pola dekat sini darab ke tambah? Tambah So, kita akan dapat pola dia adalah tambah 3. Tambah 3. Okey, seterusnya. Macam saya cakap tadi, kita susun dulu dia punya nombor itu di bahagian bawah. 5, 8. Dia punya urutan nombor kita susun dulu 11 dan juga 14. Okey, kemudian kita buat tanda sama dengan Okey. Seterusnya, apa yang perlu dibuat adalah kita perlu dapatkan nilai tersebut.
So macam mana nak dapatkan nilai 5? Sebab dia adalah pola penambahan. Okey, 5 tambah dengan nombor 5 ini, yang asal tu kita tambah dengan 3. Kuasa berapa nak dapat 5? Mesti darab dengan kosong. So 3 darab kosong tambah 5 akan dapat 5. Okay, yang bawah pun sama juga. 5 tambah dengan 3. Kena darab dengan berapa? Nak dapatkan 8. Okay, kita darab dengan 1. Okay, untuk yang 11, 5 tambah dengan 3 darab dengan 2. So, kita akan dapat 11. Dan yang akhir sekali, 5 tambah dengan 3. Okey. Cantik sangat saya punya 3 ni. Okey. 0, 1, 2, 3 lah. Okey, 3. So, kita akan dapat 14. 3 darab 3 tambah 5, kita akan dapat 14. So, ungkapan algebra dia, bentuk dia adalah apa dia? 5 tambah 3 N. So, N itu ialah bermula daripada sifar. Sifar 1, 2, 3 dan berikutnya lah 3 dan seterusnya lah. Okey, kita sambung kepada 1.3.2, sebutan bagi suatu jujukan. Sebutan sesuatu jujukan dikenali sebagai sebutan ke N dan ditulis sebagai Tn, iaitu T ialah sebutan, manakala N ialah kedudukan sebutan. Tn ialah sebutan ke N. Okey, misalnya di sini kita tengok 4, 8, 12 dan juga 16. Daripada jujukan di atas diketahui bahawa T1 iaitu sebutan yang pertama ialah 4. T2 ialah 8. T3 ialah 12 dan T4 ialah 16. So, kita tengok contoh 10 daripada buku teks. Okay, nyatakan sebutan kelima bagi jujukan nombor berikut, iaitu 2, 10 dan juga 18. Okay, untuk menyelesaikan soalan ini, kita perlu buat 2 langkah. Yang pertama, tentukan pola jujukan nombor tersebut. So, di sini kita mengetahui bahawa polanya adalah dengan menambahkan 8 pada nombor sebelumnya. Okay, selepas kita dah tahu dia punya pola, okay, langkah yang kedua, kita senaraikan semua sebutan sehingga sebutan yang kelima seperti di bawah. So, T1, T2, T3 telah diberikan iaitu 2, 10 dan juga 18. So, T4, okay, 18 kita tambahkan dengan 8. Maka kita akan memperolehi 26. Okay, seterusnya T5 iaitu sebutan yang keempat, kita tambah dengan 8. Maka kita akan dapat 34. Okay, maka sebutan yang kelima ialah 34. Okay, sekarang kita tengok contoh soalan. Okay, itu sebutan ke-7 dan ke-11 bagi jujukan nombor di bawah. So, untuk ni kita akan menggunakan kaedah yang lain, iaitu kita perlu dapatkan dia punya ungkapan algebra. Selepas itu baru kita cari sebutan yang ke-7 dan juga sebutan yang ke-11. So, kita tengok untuk soalan A, untuk mendapatkan dia punya ungkapan algebra, kita perlu dapatkan dia punya pola. Bagi A, pola dia ialah dengan menambah 8. Okey, kita dapatkan dulu dia punya ungkapan algebra.
tambah 8. 5 tambah 8. 13 tambah 8. So ini kuasa dia punya N dia ialah sifar. N ialah 1, N dia ialah 2. So kita dapat ungkapan algebra bagi soalan A, iaitu 13 tambah 8 N, di mana N itu bermula daripada sifar 1, 2. Okey, sekarang ini dia minta sebutan yang ke-7. So, T yang ke-7, sebutan yang ke-7 bermaksud N dia yang ke-berapa? Sebab dia bermula daripada sifar, jadi N dia adalah 6. Okey, so kita masuk saja dekat dalam ungkapan algebra ini. So, kita akan dapat T yang ke-7 sama dengan 13 tambah 8 darab dengan N dia berapa? N dia ialah 6. So, kita akan dapat jawapan dia ialah 45. Okay. So, macam mana pula dengan T yang ke-11? Okay, T yang ke-11 pun sama sahaja. T yang ke-11 bermaksud N dia ialah 10. Sebab apa? Sebab dia bermula daripada sifar. So, kita akan dapat T yang ke-11 sama dengan 13 tambah 8 darab dengan 10. So, kita akan dapat T yang ke-11 sama dengan 77. So, ini adalah dia punya jawapan. Okay, kita tengok soalan B pula. Yang pertama, kita dapatkan dia punya pola. Pola dia ialah tambah 3/2. Okay, sama juga macam soalan A ni tadi, kita perlu dapatkan dia punya ungkapan algebra. Okay, so 4 tambah pola dia tadi 3/2. 4 tambah 3/2. 4 tambah 3/2. So, N dia bermula dengan sifar 1 dan juga 2. So, ungkapan algebra dia ialah 4 tambah 3/2 N. Di mana N itu bermula daripada sifar 1 dan juga 2. Okay, so macam mana nak dapat sebutan yang ke-7? T yang ke-7, kita tahu T yang ke-7 N dia ialah 6. Sebab apa? Sebab N dia bermula daripada sifar. Okay, T yang ke-11 N dia ialah 10. Okay, sebab apa? Sebab dia bermula dengan sifar. So, kita masukkan sahaja di dalam ungkapan algebra ini. So, bagi T yang ke-7, okay, 4 tambah 3/2 darab dengan 6. So, 1, ini 3 darab 3, 9. Okay, tambah 4. So, kita akan dapat jawapan dia ialah 13. Okay, untuk T yang ke-11, kita masukkan juga 4 tambah 3/2. N dia 10. So, matikan 1, 5. 5 darab 3, 15. Campur 4, 19. So, jawapan dia adalah 19. Okay, untuk yang C, okay, para pelajar cuba buat. Buat dapat berapa? Buat kaedah ini, ya, kita dapatkan dia punya ungkapan algebra. Kemudian baru cari sebutan yang ke-7 dan yang ke-11. So, jawapan dia sebutan yang ke-7. Bagi soalan C, sebutan yang ke-7 ialah negatif 7.3. Sebutan yang ke-11 ialah negatif 9.7. Okey, cuba dapatkan. Pastikan jawapan kamu adalah betul. Okey, itu sahaja untuk tajuk
jujukan. Okay, kita berjumpa lagi lah untuk bab yang seterusnya, iaitu bab 2. Okay, bye-bye.